Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, kita sambung bab 2. Okey. Bab 2 pentadbiran negeri-negeri selat. Okey, bila sebut negeri-negeri maksudnya bukan lebih daripada satu kan. Okey, negeri-negeri selat. Apa yang dikatakan negeri-negeri selat iaitu 3 buah negeri. Okey, Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Okay, baik, kita tengok sinopsis. Sinopsis mengenai bab ini. Okay. Kedudukan strategik Pulau Pinang, Singapura dan Melaka mendorong British untuk menguasai 3 buah negeri ini. Okay, sebab apa? Sebab British dia nak menguasai segala perdagangan yang berlaku di 3 buah negeri selat ini. British dia nak dapatkan 3 buah negeri ini, dia tak dapatkan dengan cara yang baik. Tetapi dia menggunakan tipu helah, manipulasi politik dan mengadakan pakatan dengan kuasa barat yang lain untuk dia dapatkan pertempatan ini. British dia berpakat dengan Belanda. Dia nak dapatkan alam Melayu ni dan dia nak bahagikan alam Melayu ni kepada Belanda dan juga British. Pulau Pinang, Singapura dan Melaka kemudiannya digabungkan menjadi satu unit pentadbiran. Dikenali sebagai negeri-negeri selat. Pentadbiran barat yang diperkenalkan di negeri-negeri selat menandakan perluasan kuasa barat di negara kita. Pertama, kenapa 3 buah negeri ini dinamakan negeri-negeri selat? Sebab 3 buah negeri ini terletak di pesisir pantai. Melaka tu seperti yang kita tahu ada Selat Melaka. Pulau Pinang dan juga Singapura pun ada laluan laluan sempit yang dinamakan selat. Sebab itu di 3 buah negeri ini dinamakan negeri selat. Yang ini saya dah suruh awak salinkan. Ini adalah latar belakang. Latar belakang Pulau Pinang, kemudian latar belakang Singapura dan juga latar belakang Melaka. Ini dah buat minggu lepas. Minggu ini kita tengok satu persatu perluasan kuasa di Pulau Pinang. Lepas ni kita tengok di Melaka dan juga di Singapura pula. Kita tengok apa yang berlaku di Pulau Pinang. Kenapa British dia nak sangat dekat Pulau Pinang? Apa yang ada di Pulau Pinang? Kita tengok. British, dia ada Syarikat Hindia Timur Inggeris, HSTI. Syarikat ini dia bertapak di India. Kemudian dia nak cari tapak baru iaitu di alam Melayu sebab dia tahu alam Melayu ini ada buat perdagangan dengan China. Ada melakukan import ekspor dengan negara China. Pulau Pinang yang terletak di utara Selat Melaka mempunyai keistimewaan untuk memenuhi keperluan British di alam Melayu. HSTI, bila sebut British, HSTI inilah yang mewakili British untuk dia tawan negeri-negeri Melayu iaitu negeri-negeri selat ni. Kedudukan strategik Pulau Pinang memenuhi keperluan British. Macam mana dikatakan Pulau Pinang ni mempunyai kedudukan yang strategik? Yang pertama, Pulau Pinang boleh dijadikan pusat pengumpulan barang. British dia nakkan barang daripada China, terutamanya teh, sebab teh ni dapat pasaran yang baik. Dapat pasaran yang baik di Eropah. Tetapi China dia tak nak barang British. Jadi China dia tak nak ada sebarang perdagangan dengan British. China tak pergi British pun. Sebaliknya China dia nakkan barang-barang daripada tanah Melayu. Emas, perak, biji timah dan rempah ratus sebagai tukaran barang-barang yang dibawa daripada China. Jadi British dia nak jadikan Pulau Pinang sebagai pusat pengumpulan barang sebab dia boleh dapat barang yang ada di alam Melayu dan dia juga dapat barang yang ada di negeri China tanpa perlu pergi ke China. So Pulau Pinang boleh jadi tempat kumpul barang-barang perdagangan daripada alam Melayu dan juga daripada China.
Okey. Pulau Pinang juga boleh dijadikan sebagai pelabuhan persinggahan. Okey, apa dinamakan pelabuhan persinggahan? Okey, British dia perlukan sebuah pelabuhan, okey, pelabuhan untuk dia singgah untuk di laluan perdagangan antara China dan juga India. Okey, kalau awak tengok peta kedudukan tanah Melayu, okey, kedudukan China dan juga India, kita boleh nampak, okey, Pulau Pinang, tengok tengah-tengah tu Pulau Pinang, okey. Sebelah kanan tu China dan sebelah sebelah kirinya India. Okey, kedudukan Pulau Pinang adalah berada di tengah-tengah antara China dan India. Jadi tempat tu sangat strategik untuk dijadikan pelabuhan persinggahan. Okey, pelabuhan persinggahan ni sangat penting. Okey, pertama untuk baiki kapal sebab melalui perjalanan yang jauh. Okey. Yang kedua untuk dapatkan bekalan makanan. Okey, sebab tengah-tengah laut tak ada makanan kecuali sumber protein je. Okey, dan juga untuk dapatkan air bersih untuk minuman. Selain itu, pelabuhan persinggahan juga digunakan sebagai tempat menunggu untuk tunggu peralihan angin monsun. Okey, untuk tunggu tiupan angin berubah. Okey, mereka perlukan pelabuhan persinggahan untuk tinggal, okey, tinggal dan buat aktiviti lain lah, okey, baiki kapal dan dapatkan sumber makanan. Okey, Pulau Pinang juga, okey, penting bagi British sebab boleh dijadikan sebagai pangkalan tentera. Okey, British dia dah ada pangkalan tentera dia di India, okey, di Bombay. Tetapi pertempatan tu, pangkalan tu sukar untuk mengawal pertempatan di British, okey, di pantai timur India, iaitu di Madras. Sebab itulah British memerlukan pangkalan tentera yang lebih strategik untuk dia mempertahankan pertempatan dia di India daripada ancaman tentera Perancis. Okey, waktu tu British diancam oleh Perancis. Okey, dan juga saingan daripada Belanda. Okey, Perancis ancaman dia di India, Belanda ancaman dia di alam Melayu. Okey, ini adalah peta, boleh nampak. Okey, kedudukan tanah Melayu, okey, dia punya laluan kapal. Okey, bagaimana angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut ni membantu, okey, pergerakan kapal, dan mereka kena tunggu arah angin yang betul, okey, untuk mereka meneruskan perjalanan. Okey, seterusnya kronologi pendudukan British di Pulau Pinang. Okey, baik, kita masuk kronologi. Okey, jalan cerita macam mana British boleh bertapak di Pulau Pinang. Okey, pertama, berlakunya perebutan tahta Kesultanan Kedah. Okey, masa tu Sultan Muhammad Ajiwa, iaitu Sultan Kedah, dia melantik Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah. Tetapi kerabat Raja Kedah ni dia tak setuju dengan pelantikan Sultan Tunku Abdullah, okey, sebagai Raja Muda Kedah. Okey, jadi kerabat diraja yang tak setuju ni dia berpakat dengan Bugis, okey, Bugis kat Selangor untuk menentang Sultan Muhammad Jiwa. Okey, apa yang berlaku? Okey, Sultan Muhammad Jiwa berusaha, okey, untuk mempertahankan kedudukan dia dan juga keputusan dia untuk melantik Tunku Abdullah ini. Dia pergi minta bantuan ketenteraan dengan syarikat Hindia Timur Inggeris tadi, okey, untuk dia mempertahankan kedaulatan dia. Okey, HTI dia menghantar wakil dia, Edward Montcalm, okey, untuk berunding dengan Sultan Muhammad Jiwa. Tetapi perundingan itu gagal. Okey, perundingan antara Sultan Muhammad Jiwa dengan SHTI gagal sebabnya SHTI tak nak berikan jaminan untuk melindungi Kedah sekiranya Kedah diancam oleh musuh. Okey, kemudian lepas tu tadi Sultan Muhammad Jiwa kan, ini Sultan Muhammad pula, okey, Sultan Abdullah pula yang menjadi Sultan Kedah. Okey, Sultan Abdullah ni dia terancam, okey, apabila Siam suruh hantar bunga emas kepada kerajaan Kedah. Daripada kerajaan Kedah, okey, kepada iaitu situasinya sama semasa perang Siam dengan Burma. Okey, Siam dia minta Kedah hantar bunga emas, okey, kepada Siam sebagai tanda ataupun sebagai satu tanda persahabatan sebenarnya, tetapi itu lebih kepada ancaman. Kalau tak hantar dia akan serang. Okey.
Sultan Kedah, okey, iaitu Sultan Abdullah ni dia rasa tergugat, okey, dan waktu inilah Sultan Abdullah pun pergi minta bantuan dengan SHTI. Okey, masa ni Sultan Abdullah dia tak minta bukan dia bukan minta bantuan kosong-kosong lah, okey. Dia cuba, okey, menawarkan, okey, Pulau Pinang sebagai pangkalan kepada SHTI. Okey, Pulau Pinang waktu dulu, okey, berada dalam negeri Kedah. Okey, Pulau Pinang adalah salah satu daerah dalam negeri Kedah. Okey, jadi Sultan Abdullah kata kalaulah SHTI ni nak tolong Kedah, dia akan bagi Pulau Pinang kepada SHTI. Okey, jadi Sultan Kedah waktu itu dia meminta pedagang, okey, pedagang persendirian, nama dia Francis Light. Okey, dia minta bantuan Francis Light untuk menyampaikan syarat yang dia kata tadilah, dia akan bagi Pulau Pinang kalau SHTI akan bantu Kedah daripada ancaman musuh. Okey, jadi Francis Light pergi menyampaikan permintaan Sultan Abdullah ini kepada Governor General British, okey, di India waktu tu. Okey, so Francis Light pun sampaikan permintaan daripada Sultan Abdullah. Okey, Francis Light menyedari, okey, dia dah tengok-tengoklah, okey, Pulau Pinang ni sangat strategik untuk dijadikan sebagai sumber, okey, untuk didapatkan kekayaan. Okey, Sultan Abdullah dia berpegang pada janji itulah. Okey, walaupun pada waktu itu SHTI masih lagi belum memberi jawapan, tetapi Sultan Abdullah dah bagi Pulau Pinang kepada Francis Light. Okey, sementara mungkin dia dah percaya sangat dekat Francis Light. Francis Light ni boleh dipercayai, permintaan dia itu dapat ditunaikan oleh SHTI. Jadi Sultan Kedah ni dia dah bagi awal-awal dah Pulau Pinang kepada Francis Light, walaupun jawapannya belum tentu lagi. Okey, so apa yang Francis Light buat? Francis Light membuka pertempatan di Pulau Pinang, okey, pada tahun 1786. Okey, waktu tu tak ada jawapan lagi tau. Okey, Francis Light dia menamakan Pulau Pinang kepada Prince of Wales Island. Okey, dan pertempatan mereka dinamakan sebagai Georgetown. Okey, bersempena dengan nama Raja England pada waktu itu. So Pulau Pinang dah dapat dekat Francis Light. Okey, apa yang berlaku? Pada tahun 1786, Siam, okey, menakluki Patani. Okey, Patani ni dia sempadan dengan Kedah lah. Okey, dia dah dapat menakluki Patani dan Siam pun mengancam Kesultanan Kedah, maknanya dia nak juga Kedah. Okey, Sultan Abdullah waktu inilah dia meminta bantuan daripada SHTI, bantuan dari bentuk ketenteraan. Okey, seperti yang dijanjikan oleh Francis Light tadi. Apa yang berlaku? SHTI tak nak tolong Kedah. Okey, sebab dia kata tak ada pun perjanjian yang ditandatangani dengan Sultan Kedah. Betul lah, tak ada perjanjian apa-apa pun. Okey, Sultan Kedah pun menggunakan orang tengah iaitu Francis Light untuk sampaikan permintaan dia. Okey, dan tidak berlaku sebarang perjanjian. Jadi SHTI tak nak bantu Kedah sewaktu Kedah diancam oleh Siam. Okey, selepas itu, okey, Sultan Abdullah dia baru sedar yang sebenarnya dia dah kena tipu. Okey, dah kena tipu dengan Francis Light. Okey, jadi dengan angkatan perang Kesultanan Kedah, Sultan Abdullah ni nak pergi serang Francis Light. Okey, dia nak pergi serang Francis Light dan dia nak dapatkan balik Pulau Pinang tu. Okey, sebab Francis Light dah mungkin janji. Tetapi okey, Kesultanan Kedah tewas. Okey, mungkin sebab aspek ketenteraan yang lemah. Okey, dia tewas sebab Francis Light dia pergi minta bantuan daripada SHTI. So daripada cerita itu, Sultan Abdullah terpaksa menandatangani perjanjian, okey, dengan British. Perjanjian itulah yang menjadikan British boleh duduk di Pulau Pinang secara rasminya. Dah tak boleh usir-usir lagi dah. Okey,
Kemudian tahun 1800, okey, Gubernur Pulau Pinang, okey, George Litt, dia mendesak Sultan Kedah, okey, masa tu Sultan Diauddin untuk menandatangani perjanjian dengan British. Perjanjian lagi kan. Okey, perjanjian apa? Perjanjian untuk membolehkan British duduk di seberang perai pula. Dia dah dapat Pulau Pinang tadi, tapi dia tak puas hati, dia nak lagi seberang perai. Okey, nampak tak dalam peta ni? Okey, seberang perai ni berada di Kedah. Okey, masih lagi dalam negeri Kedah pada waktu itu. Okey, nampak ya, seberang perai ni duduk di darat lah. Okey, Pulau Pinang ni sebagai pulau. Okey, kenapa dia nakkan seberang perai? Okey, sebab dua benda. Okey, sebab dua. Pertama, seberang perai boleh dijadikan sebagai benteng pertahanan. Okey, tengoklah kedudukan dia yang luas dan berada di pesisir pantai. Okey, boleh dijadikan benteng pertahanan. Okey, yang kedua, seberang perai boleh dijadikan kawasan pertanian. Tengok seberang perai kita nampak tak ada tanda biru tu. Okey, biru tu adalah sungai. Nampak tak? Seberang perai tu banyak sungai. Bila sebut sungai, maknanya ada banyak tanah yang subur. Jadi seberang perai boleh dijadikan sebagai kawasan pertanian untuk bekalkan sumber makanan kepada penduduk di Pulau Pinang. Okey. So, nampak? Okey, dia punya kesimpulan dia. Okey. Kedudukan, okey, kedatangan Francis Light, okey, ke Pulau Pinang menandakan bermulanya kemasukan kuasa British ke negeri Melayu. Okey, negeri Melayu, okey, awalnya diduduki di Pulau Pinang, okey, oleh Francis Light. Okey, sejak itulah Pulau Pinang terpisah daripada Kedah sehinggalah sekarang. Okey, Pulau Pinang dah jadi negeri lain. Okey, Kedah jadi negeri lain, termasuklah seberang perai tadi. Okey. Kesungguhan Kesultanan Kedah untuk mempertahankan hak yang diambil tanpa restu tadi wajar dihargai. Dia pergi serang balik Francis Light untuk dapatkan balik Pulau Pinang, walaupun pada waktu itu tewas. Tetapi apa yang kita dapat, pengajaran yang kita dapat daripada rampasan Pulau Pinang ini, okey, memberikan iktibar kepada kita tentang kepentingan mengamalkan sikap berwaspada dalam membuat sebarang keputusan. Okey, keputusan tak keluar lagi, tetapi sebab terlalu percaya, dah bagi. Okey, kita dah bagi. So, apa yang kesannya itu Sultan dan juga penduduk-penduduk mendapat kesengsaraan. Okey, jadi baik, untuk minggu ini kita habiskan dengan Pulau Pinang je dulu. Okey, minggu depan kita akan masuk kepada Singapura dan juga Melaka. Okey, nanti lepas ni tugasan akan menyusul dan saya akan bagikan nota pendek untuk awak masukkan dalam nota sejarah. Okey, terima kasih.